Jadi Puan, kita ingin mengetahui apa yang dimaksudkan dengan tanah pajakan ini. Tanah pajakan. Terima kasih. Tanah pajakan ialah sejenis pegangan tanah secara bertempoh berbanding dengan pegangan kekal. Orang tua melagau menggalar garan mati. Garan mati. Ini bukan garan mati ni. Ada garan mati. Ada garan mati. Jadi yang tanah ini dipajak dari kerajaan mengikut bab 3 Kanun Tanah. Dan didaftarkan di bawah bab 23 di bawah kanun yang sama. Jadi semua pajakan tanah ini hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Bertuan. Dan setelah pajakan tersebut didaftar dalam buku daftar tanah, maka satu geran tanah akan dikeluarkan. Sama je dengan geran kekal tu, tapi dalam geran tanah tu ada tercatat bahawa satu tempoh tanah tu akan sah pada satu tempoh. Jadi berbeza-bezalah tempohnya. Ada yang 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan macam pajakan tanah di dalam skim perumahan negara itu pada lazimnya ialah 99 tahun tempohnya. Sama tu. Boleh diambil balik lah tu macam mana? Setelah tempoh pajakan itu mansuh, jadi sama ada dipohonkan kembali untuk menyambung pajakan tersebut yang mana dikenakan premium pada masa ni bagi penyambungan tersebut pada satu kadar yang ditetapkan oleh kerajaan ataupun tidak disambunglah kalau kerajaan memerlukan tanah tersebut tidak disambung. Ya. Jadi kalau selepas habis pajakan itu 99 tahun tadi perumahan jadi mestilah dipohonkan untuk menyambung. Mesti dipohonkan untuk menyambung. Jadi kerajaan ini akan memberi macam dengan secara otomatik garan barulah. Jadi kalau misalnya tanah itu masih diperlukan, pemohon pemilik tanah berkenaan hendaklah memohon kepada untuk menyambung lagi. Tapi kalau sekiranya tu Puan macam digunakan untuk pembangunan di kawasan tersebut, itu digunakan masih lagi. Jadi tempoh pajakan itu masih tetap 99 tahun dan 99 tahun. Kalau yang 60 tahun 60 tahun lah. Ya. Kalau tadi di sini pasti ada di antara penonton bersama kita yang ingin mengetahui lebih lanjut, apa yang dimaksudkan dengan premium tanah ini? Premium ini. Premium tanah ini adalah satu bayaran khas bagi bermacam-macam jenis permohonan yang berhubung dengan tanah lah. Tapi khusus bagi premium menyambung pajakan tanah ini ialah satu bayaran yang dikenakan pada kadar yang ditetapkan oleh kerajaan bagi penyambungan tempoh pajakan. Jadi premium ini adalah dikenakan pada masa ini mengikut syarat khas tanah berkenaan. Jadi misalnya tanah pertanian dikenakan pada 10%. Kalau tanah perumahan 20% daripada nilai harga tanah berkenaan. Jadi ada lagi nama-namanya tadi tu ada lagi premium tanah tu. Premium tanah. Jadi premium tanah ni berbeza-bezalah tertakluk kepada kedudukan tanah tersebut. Kawasannya macam daerah Muara ni dengan harganya nilainya tu Puan. Ya, ada macam misalnya kawasan perbezaannya selalunya kawasan perkampungan sama kawasan perbandaran itu ada berbezalah. Jadi keluasan tanah juga ada membezakan harga. Kalau di bandar mungkin tinggi lagi tu. Ya, selalunya tinggilah. Kalau harga yang lazimnya macam mana tu Puan? Harga lazimnya tetap misalnya kawasan dalam kawasan QLab lah misalnya yang mana tanah harganya tinggi. Contohnya harga tanah tu seekar 1 juta. Jadi kalau 20% syarat perumahan 200,000 kan tu. Jadi 200,000 tu mestilah ditunaikan tu sebelum ia mendapat sambungan tempoh pajakan tu. Dibayar tu pada masa ni. Jadi kalau siapa yang layak tu boleh memohon untuk pengecualian. Macam tu. Jadi macam kalau kadang-kadang kawasan kampung kalau kampung pendalaman kurang mungkin tu harganya seekar 50,000. Jadi kuranglah. Jadi sana pun pembangunan mungkin kurang soal betah kuranglah nilai tanah. Nilai tanah tu. Jadi Puan, apakah syarat-syarat yang dikenakan kepada pemilik tanah berkenaan atau adakah tidak perlu membayar premium, macam mana ni untuk tidak membayar? Syarat-syarat kelayakan adalah pertama sekali hendaklah ia rakyat ataupun penduduk tetap yang bukan berwarga negara lain. Artinya rakyat Brunei. Rakyat Brunei atau penduduk tetap. Jadi ada penduduk tetap yang memang lahir di negara ni tapi belumlah mendapat kerakyatan. Jadi itu bolehlah memohon. Yang kedua, tanah pajakan tersebut mestilah berdaftar di atas nama pemohon tersebut. Jadi walaupun ia
berbilang-bilang pemilik. Jadi orang yang memohon itu mesti ada namanya berdaftar di atas tanah berkenaan. Yang ketiga, tanah yang dikecualikan ini hinggalah 1 ekar saja, bagi keluasan 1 ekar sahaja. Jadi sama ada tanah itu telah terdapat rumah kediaman di atasnya, ataupun orang yang punya tanah itu hendak membuat rumah kediamannya di atas tanah itu. Misalnya contohnya masa ni banyak pegawai-pegawai kerajaan tinggal di rumah kerajaan kan. Jadi bila menunggu loan tanah orang tu tanah pajakan. Jadi tanahnya ada tanah yang dimilikinya itu tanah pajakan. Keluasannya indah melebihi 1 ekar. Jadi ia bolehlah memohon sebab ia akan membuat rumahnya di sana kan tu. Jadi ia boleh memohonlah untuk pengecualian pembayaran premium sekiranya tempoh pajakannya sudah mansah dan penyambungan sudah dipohonkan. Ya cuma tu. Itu antara syarat-syaratnya. Ada antara syarat-syaratnya. Jadi kalau suami isteri hanya seorang saya boleh memohon. Jadi kalau suami salah mohon, seorang di antaranya. Salah seorang di antaranya. Kalau suami mohon, isteri dia lagi berhak di atas tanah yang sama tu. Lepas satu adalah lagi syarat-syarat tambahan seperti syarat tanah itu mestilah pertanian am ataupun perumahan am. Sebabnya inilah tanah-tanah untuk membuat rumah kediaman. Tetapi kita ni dapati juga ada juga orang memiliki tanah yang syaratnya perumahan am dan perniagaan sampingan tu. Macam ada kadai runcit kan di bawahnya tu. Sekiranya pemilik itu sendiri tinggal di rumah tu, tanah tu tanah pajakan. Jadi ia bolehlah memohon asalkan tanah kedainya tu bukan disewakan. Ia operate sendiri. Ia sendiri mengendalikan. Ia sendiri mengendalikan. Macam ia tinggal macam rumah kedai lah tu. Rumah kedai. Jadi tinggal di atas, kedainya di bawah. Itu boleh dipohonkan tu Puan? Itu boleh dipohonkan. Tapi asal permohonan asasnya ia tengahnya tanahnya. Jadi tidak ada tanah lain, ia tinggal di rumah itu. Tinggal dia harus dia membuka perniagaan jadi kawasan tapi tersebut. Untuk perniagaan sampingan saya tahu bukan yang macam kekal perumahan dan perniagaan. Ada yang kan separuh-separuh, ni perumahan dan perniagaan sampingan. Itu sudah dikecualikan daerah-daerah tu Puan, keseluruhan ni. Keseluruhan dasar ini untuk seluruh negara. Seluruh negara. Ikut kelayakan asas itulah yang 4 tadi saya sebutkan atau mengikut syarat pertanian am ataupun perumahan am. Ini kalau di antara penonton yang bersama kita ni ingin mengetahui lebih lanjut tentang syarat-syaratnya ini, adakah cara lain untuk mereka mendapatkan maklumat tersebut ni Puan? Salah satunya adalah melayari laman web Samada Kementerian Pembangunan di www.mod.gov.bn ataupun laman web Jabatan Tanah www.tanah.gov.bn www.tanah.gov.bn. Itu memang ada maklumat di sana. Ada maklumat tu. Ini soalan-soalan lazim yang disoalkan kan, macam banyak lagi isu-isu yang mungkin penonton tertanya-tanya apakah lagi macam pengecualian yang boleh dipohonkan. Ini lebih memudahkan daripada mereka datang ke kaunter hanya ingin bertanyakan soalan lazim tersebut secara online boleh diperoleh. Banyak soalan itu dibuat di sana. Jadi kalau bagi mereka yang mungkin dikurniakan tanah kurnia dari kerajaan kita ni, mereka ni juga tidak terkecuali ni. Sekiranya tanah kurnia itu bersyaratkan tanahnya tanah pajakan yang sekarang ini ada 99 tahun kan dulu kekal. Jadi bila tempoh pajakan berkenaan sudah mansuh, jadi mesti memohon itulah untuk disambung dan dikenakan juga. Boleh boleh dikecualikan jika layak. Pada lazimnya memang layaklah pasal kalau orang mendapat tanah kurnia rakyat itu memanglah satu-satunya tanah yang kan di mana rumah kediaman itu. Tapi dasar pengecualiannya ada juga ia punya sekatan. Jadi misalnya tanah itu sudah diberi pengecualian. Orang itu menjual di tanah itu ataupun memindah milik kepada orang yang berhak untuk mendapat pengecualian, maka hendaklah membayarlah pengecualian itu. Dia pulang dilarang memindah milik, tapi pengecualian itu ditarik balik. Jadi ia mestilah membayar premium itu. Itu ya antara lain. Baik, bagaimana pula jika pemilik tanah tersebut memiliki lebih satu lot tanah pajakan ni Puan? Misalnya ia memiliki daripada satu lot tanah pajakan, mula-mula sekali yang hendaklah memenuhi syarat asas tadi itu. Sekiranya tanah pajakan tersebut terdapat rumah kediaman sudah. Jadi pemilik berkenaan tinggal bersama keluarganya. Misalnya ia ada tanah lain pulang, tapi tanah yang dipohonkannya tu dia tinggal bersama keluarga. Jadi tanah itu boleh dipohonkan pengecualian. Tanah tersebut tanah yang tempatnya tinggal. Tempat tinggal sahaja. Tempat tinggal yang terdapat rumah kediaman. Kalau tanah-tanahnya lain macam mana? Adakah diberikan pengecualian? Tanah yang lain itu kalau sudah satu dapat, yang lain tu tidak dapat. Mesti tempat rumah kediaman. Tempat ia tinggal itu saja. Asasnya cuma ni saja.
tujuan asal ni untuk membantu sebenarnya orang-orang yang kurang yang belum berkemampuan ada. dan tidak mempunyai rumah kan, ataupun sudah mempunyai rumah tapi tanahnya tanah pajakan. Jadi Pak saya menyambung oleh sebab ia dia dapat memohon dalam rancangan perumahan negara. Jadi dasaran ini dikeluarkan untuk membantu orang sedemikian inilah yang susah macam kurang upaya untuk membayar premium ini kan, tapi kadang-kadang itu yang membuat tergendala. Tergendala. Jadi untuk menyamakan dasar berkenaan, jadi orang yang sekarang ini bertanah satu sekaping itu saja ataupun tanah itu untuk membuat rumah kediamannya, maka dia boleh memohon untuk pengecualian. Jadi atas ihsan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, bukan saja orang susah itu dapat, orang yang hanya memiliki tanah walaupun mampu, tapi sebab tanahnya itu tanah pajakan, jadi yang dia dah memiliki tanah lain, terdapat rumah kediaman ataupun tanah itu masa ni kosong, dia tinggal rumah kerajaan, ia boleh mohonkan untuk pengecualian lah. Jadi alhamdulillah dasar ini dasar yang adil lah. Betul. Ya, semua ampit lah yang layak, yang tak layak itu adalah. Tapi kalau lebih daripada satu tanah tadi itu memang dia lagi dapat dipohonkan tu tadi apa? Kalau misalnya banyak tanahnya, satu tempat dia tinggal atau ataupun dia belum ada rumah lain, tapi satu tanah tu kan dibuatkannya rumah untuk kediamannya itu saja. Ya, itu saja dibuatkannya. Tanah pajakan yang lain itu adalah mestilah yang membayar premiumnya. Premiumnya. Ya. Jangan nyerangan tamak yang lain itu bayarlah. Mana dia dapat satu saja. Memang dilakukan pemeriksaan memang dipantau je tu pun. Memang dipantau ya. Memang dia boleh suka hati je tu. Kadang-kadang ada satu tanah itu ramai pemiliknya. Jadi tapi orang yang memohon itu tinggal di sana. Tapi pemilik itu 4-5 orang kan. Jadi orang yang layak itu memohonlah. Jadi orang yang memilik bersama tu bolehlah ikut ke dia. Pikirnya once dia dapat, dia lagi dapat pengecualian yang lain. Itu saja orang itu dapat. Seorang saja. Seorang saja. Ya, alhamdulillah ya. Setelah titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 15 hari bulan Julai yang lalu ni puan, macam mana dengan respon daripada orang ramai ingin mengetahui tentang apa yang dimaksudkan ini? Pada masa ini Jabatan Tanah telah menerimalah beberapa pertanyaan. Jadi permohonan pun sebenarnya sudah dibukakan, tapi sesiapa yang sudah dibenarkan menyambung tempoh pajakan bolehlah memohon pengecualian dengan mengisi borang. Jadi yang mestilah layak dengan syarat-syarat yang dikenakan itu. Tapi orang yang masih lagi ada tempoh pajakannya tinggal dalam 5 tahun kan misalnya. Jadi dikehendaki mengisi borang menyambung dulu dan pada masa yang sama mengisi borang untuk memohon pengecualian. Jadi pembayar premium. Jadi dia automatik lah tu. Mesti dipohonkan pengecualian itu. Jadi pemprosesannya kalau dapat mengetahui jangka masanya berapa macam mana? Berapa lama tu? Jangka masanya pada masa ni kalau memohon untuk menyambung tempoh pajakan ialah lebih kurang 126 hari bekerja lah. Lebih kurang 6 bulan itu kalau termasuk hari Jumaat Minggu. Tapi pada masa yang sama tu permohonan pengecualian itu jadi proses. Jadi tapi orang yang sudah lulus kami tempoh pajakannya kami cuba untuk memproses dengan cepatlah dalam masa kurang daripada 3 bulan. Ya. Asal belum lagi ada permohonan dibuat, jadi tertakluklah kepada nanti sambutan orang ramai kan. Jadi di sana sekarang seboleh-bolehnya lah kerajaan hendak mencepatkan semua sekali proses permohonan ini. Itulah dia bersama kita. Mudah-mudahan ini akan memberikan pengetahuan kepada semua. Memang sesuatu yang berguna untuk kita ketahui. Bersama dengan tetamu kita, Yang Mulia Puan Zarina Abu Adnan, Pemangku Timbalan Pesuruhjaya Tanah. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kalau ada di antara yang mengetahui lebih lanjut, sila layari laman web yang telah pun disebutkan oleh tetamu kita.